Ikuti pengumuman Kabinet Kerajaan Perpaduan oleh Perdana Menteri. Pengarah urusan PDB Azrul Osman Rani berkata rangkaian pengecasan EV yang lebih luas dan mudah diakses akan membantu memudahkan peralihan kemampanan. Baiklah, kita baru saja mendapat isyarat dari Putrajaya. Terus saja ke bangunan Perdana Putra untuk mengikuti pengumuman khas Barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. 即将会公布内阁名单。现在我们马上把镜头转到布城。 Sebenarnya ada beberapa anggapan bahawa pengumuman itu didahulukan. Saya nak jelaskan bahawa saya telah menetapkan dari awal pengumuman adalah 8.15 malam. Yang menetapkan awal itu hanya rakan-rakan yang berminat untuk menyegerakan, sebab itu disebut jam 5 yang baru saya sampai dari Tambun dan Ipoh tadi. Setelah menghadap Wahidul Yang Maha Mulia, paginya Yang di-Pertuan Agong, lepas itu Sultan Perak dan kemudian majlis bersama rakyat di Tambun. Kabinet ini atau jemaah menteri ini adalah jemaah menteri Kerajaan Perpaduan. Maka ada beberapa prinsip yang diterima pakai untuk merangkul semua kekuatan induk dan dukungan berikutnya. Kekuatan induk itu adalah Pakatan Harapan yang mencatat jumlah undi terbanyak dan ahli parlimen terbesar. Diikuti oleh Barisan Nasional yang memilih itu bersama dan GPS Sarawak. Ketiga tunggak ini telah sepakat bukan sahaja dalam membentuk jemaah menteri tetapi menetapkan beberapa dasar utama atau tata kelola yang baik dan juga keutamaan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan beban rakyat dari sudut kos sara hidup. Kesepakatan ini memungkinkan kita kemudian melebarkan jaringan kepada GRS dan sekarang ini selain dari warisan APCO yang sedia ada. Ini bermakna kekuatan kerajaan perpaduan dalam parlimen sudah mencecah sekitar 2/3. Jadi dengan mandat ini ia telah memberi keyakinan kita untuk membentuk suatu barisan jemaah menteri yang lebih padu dan akan bekerja sebagai satu pasukan dan menumpukan perhatian dalam soal pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar dan menumpukan perhatian pada permasalahan rakyat. Dengan ini saya akan mengumumkan Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Keuangan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof. Menteri Pengangkutan Loke Siu Fook atau Anthony Loke. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad bin Sabu.
Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng. Menteri Pertahanan Muhammad bin Haji Hassan. Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Menteri Sains dan Teknologi Chang Li Kang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Betty Shukri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin bin Ayub. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Betty Osman. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwan Benedict. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Zamri bin Abdul Kadir. Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq. Menteri Perpaduan Negara Agu Anak Dagang. Menteri Agama Ketua Mahkamah Syariah sekarang, Ketua Hakim Mahkamah Syariah Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Makhtar. Menteri Belia dan Sukan Yu Xiao Suan atau Hana Yu. Menteri Kesihatan Dr. Zaleha Betty Mustafa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Sabah dan Sarawak Armizan bin Muhammad Ali. Sementara itu, urusan kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan dibantu oleh beberapa penasihat yang tidak akan mengambil upah. Ia akan diketuai oleh penasihat Petronas Tan Sri Hassan Marekan. Okey, ada soalan? Setelah mengangkat sumpah jam 3 petang esok, insya-Allah, dan diperkenan oleh Kebahdulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, saya akan mengadakan pertemuan khas dengan menteri-menteri supaya beberapa peraturan dan hala tuju dan kaedah baru